Okay, baiklah kita start. Assalamualaikum. Thank you Perry. Okay, jelas kan? Okay. So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Good afternoon. Okay, kepada semua. Okay, hari ini kita masuk subjek prinsip perakaunan untuk kelas 4 SCOM B untuk terakhir kalinya. Okay. So, hari ini adalah hari terakhir cikgu mengajar kamu. Okay, untuk hari ini. Okay, minggu kemarin. Okay, kemarin cikgu sudah bagi kamu tugasan. Okay, cikgu bagi kamu tugasan untuk menjawab soalan dalam buku teks. Okay. Ada berapa orang saja yang hantar. Tapi okay, tidak apa. Never mind. Okay. Cikgu harap nanti kamu okay, akan fahamlah. Okay, kita akan bincang pada hari ini. Okay. Okay, kamu boleh buka buku teks, buka surat 186 soalan 3. Okay, dia kalau soalan exam dia memang akan seperti begini. Dia akan bagi soalan dan kamu kena kelaskan yang mana satu akaun kawalan belum terima, yang mana satu akaun kawalan belum bayar, AKBT dengan AKBB. Okay. Right, so cikgu akan share screen macam biasa. Okay. Okay, ini adalah format akaun kawalan, okay, AKBT dan AKBB. Okay, kalau boleh cikgu mahu kamu hafal apa yang ada dalam, kalau untuk AKBT atau akaun kawalan belum terima, apa yang ada dalam butiran debit dan apa yang ada di butiran kredit. Okay, kalau kamu tahu sudah dan hafal dan faham, okay, sebelah debit dengan kredit ni, confirm kamu boleh buat. Okay. So, cikgu syorkan kamu kalau ada yang ada printer, kamu print. Okay. Nota ni cikgu sudah bagi kamu. Okay. So, dia memang ini sahaja. Dia dalam AKBT atau akaun kawalan belum terima, cikgu sebut AKBT ya. Okay. Dalam AKBT, dia butiran ini sahaja di sebelah debit dan ini sahaja di sebelah kredit. Okey, kemungkinan macam baki awal, baki BB debit kredit ni biasanya kadang-kadang dia cuma bagi sebelah debit sahaja. Ada juga soalan dia akan bagi dua-dua. Dia akan bagi tahulah baki awal debit, baki awal kredit untuk akaun belum terima. Contohnya macam tu. Okey, so ini dia memang sama. Okey. Macam baki akhir ni kamu kena lihatlah bila kamu jumlahkan mana satu yang jumlah yang tidak seimbang, kamu perlu imbangkan dia dengan menggunakan baki akhir. Okey, AKBT ni dia adalah aset. Maksudnya akaun yang kamu belum terima. Maksudnya orang yang berhutang dengan kamu. Ini adalah jumlah akaun belum terima. Okey, kalau untuk akaun belum bayar AKBB, maksudnya kamu belum bayar. Maksudnya kamu berhutang. Okey, so ini adalah orang atau perniagaan yang kamu berhutang. Okey, gabungan. Jadi bila hutang, dia adalah liability. Okey, so kalau liability, okey, kamu akan nampak di sinilah. Okay, apa yang ada di debit, apa yang ada di kredit untuk AKBB. Okay, cikgu syorkan kamu untuk hafal. Hafal.
Of course lah kamu fahami dan bila kamu faham dan kamu senang hafal. Okay? Right. Okay, kita akan buat, bincangkan soalan. Okay, untuk soalan, muka surah 186 soalan 3, dalam buku teks. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan rubiah seorang pembekal jus buah-buahan. So ini adalah maklumat yang diberikan. So kamu lihat di sini arahan anda dikehendaki menyediakan AKBT dan AKBB. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu buka AKBT dan AKBB. Dia samalah macam ledger yang kamu pernah belajar, format T. Masih lagi format T, masih sama. Cuma dia adalah gabungan. Ini AKBT adalah gabungan semua akaun yang kamu belum terima, semua perniagaan yang kamu belum terima. Ini adalah akaun gabungan hutang-hutang kamu. ABB. So, paling senang kalau cikgu lah kan, cikgu akan hafal yang ini. Then yang cikgu bagi tahu tadi, yang ini, ni AKBT dan AKBB ni. So bila ada soalan yang berkaitan dengan arahan, dia suruh kamu sediakan AKBT dan AKBB. So cikgu akan buat macam ni dan cikgu terus letak format dia. Ini cara cikgu lah. Kalau cikgu dulu pun macam ni, masa cikgu 3 tahun 4. Cikgu akan terus sediakan. Kalau sekiranya yang tidak ada, kamu kosongkan saja atau kamu cancel. Macam tu saja. Tiada masalah. Kalau macam cikgu akan buat macam ni lah. Tetapi sebab untuk belajar, cikgu akan buat biar kosong. Tapi kalau kamu nanti kalau ada AKBT kena arahan sediakan AKBT dan AKBB, kalau boleh kamu terus sediakan apa yang ada dalam debit di AKBT dan apa yang ada di kredit. Kamu tulis terus. So senang. Bila kamu sudah tulis, then baru kamu lihat apa maklumat yang diberikan. Tapi hari ni cikgu tidak akan guna yang ini. Yang ini cikgu bagi kamu idea lah. Supaya kamu dapat jalan untuk kamu sediakan macam mana AKBT dan AKBB. Penting kamu kena faham dan hafal. Alright. So cikgu hari ni cikgu akan guna yang kosong. Yang ini kamu perlu sediakan sendiri. Ini kamu perlu sediakan. Kita lihat maklumat yang diberikan. Ini adalah perniagaan rubiah. So cikgu akan letak di sini. Perniagaan rupiah. Alright. 2016, 1 Januari, baki debit ledger jualan, baki kredit ledger jualan. Ini adalah maksudnya baki awal untuk 1 Januari. Baki awal bulan Januari. Baki debit ledger belian, baki kredit ledger belian. First kali kamu perlu tahu akaun kawalan belum terima dia adalah berkaitan dengan jualan. Kenapa jualan? Sebab kamu menjual barang niaga kepada akaun belum terima secara kredit. So maksudnya kamu yang memberi hutang kepada sesuatu perniagaan tu. So di sana kamu yang
belum terima. Kalau AKBB adalah belian. Apabila kamu beli barang secara kredit, kamu berhutang. Okay, so ini jualan, sini belian. Itu kamu kena ingatlah. Okay. Okay, so baki debit ledger jualan dan baki kredit ledger jualan. Okay, ini adalah, okay, first kali kita buat satu-satu dulu. Kita buat akaun kawalan belum terima. Okay. Okay, macam cikgu cakap tadi, okay. Okay, kalau cikgu kamu perlu kelaskan mana aktiviti. Okay, ini adalah aktiviti. Kamu kena, itulah cikgu cakap. Kalau ini kamu ada ini butiran, kamu sudah faham dan kamu sudah hafal, senang. Okay, macam ini kan, baki. Okay, jualan, faedah, bank, cek diterima, tidak laku. Diskaun diberi, dibatalkan. Kalau ada angkutan, angkutan. Okay, ini adalah baki awal untuk aktiviti. So, kamu boleh, ini adalah aktiviti. Okay, untuk jualan, okay, kamu boleh kelaskan. So, kamu boleh letak sini baki awal. Okay, kamu boleh juga lihat di sinilah. Okay, apa yang ada dalam ni. Okay, baki awal 2000 berapa tu? 2016. Okay, 2016. Okay, 1 Januari sebab baki awal lah. Okay, baki, kamu tulislah baki awal adalah baki BB. Okay. Okay, baki awal. Okay, sekarang dia bagi kamu baki awal ada sebelah debit dan sebelah kredit. Ada juga soalan dia cuma dia tidak bagi baki kredit. Okay, so maksudnya cuma kamu letakkan baki awal di sebelah debit. Okay, macam yang kemarin. Yang ni. Kan? Bukan. Yang ni. Okay, dalam yang kita bincang hari Isnin. Okay, dia tidak bagi baki awal untuk kredit. Dia cuma baki awal biasa yang normal. Okay. So, berapa? Okay, baki debit 2340, baki kredit 240. 2340. 1 Januari baki BB awal. Yang ni sebelah kredit. Okay. Letaklah kredit. Okay. 240. Okay, so selepas itu, okay, Januari, 31 Januari. Okay, jualan kredit, jualan tunai. Okay, ini adalah aktiviti. Okay, tetapi, okay, kamu kena lihat dia secara bayar secara kredit atau tunai. Maksudnya kalau jualan tu kamu menjual barang secara kredit, hutang, kamu punya akaun belum terima bertambah. Tetapi kalau secara tunai, kamu tidak perlu letaklah sebab beli secara tunai kamu tidak perlu kamu tidak perlu masukkan dalam akaun belum terima sebab kamu sudah terima tunai. Okay, so yang ini kamu biarkan sahaja. Okay, so jualan kredit adalah aktiviti. Yang ini tidak perlu. Okay. So jualan kredit 10,860. Okay, kamu boleh lihat di sinilah jualan di sebelah mana. Okay, ini adalah jualan. Maksud jualan kredit adalah jualan secara kredit. Bukan jualan kamu kena letak sebelah kredit. Bukan. Dia jualan, menjual, kita menjual secara kredit. Maksudnya duit tu kita belum terima. Okay.
pembayaran secara kredit. So jualan sebelah debit. Kamu perlu masukkan, jangan lupa 31 Januari. So letak jualan. Jualan kredit 10,860. Okey. Okey, belian kredit, yang ini adalah AKBB. Okey, yang tu nanti. Okey, pulangan masuk dan pulangan keluar. Okey, mana satu pulangan masuk dan mana satu yang AKBT, mana satu yang AKBB. Okey, kamu perlu lihat format. Okey. Okey, pulangan jualan adalah pulangan masuk. Okey. Okey, pulangan jualan adalah pulangan masuk. Maksudnya pulangan keluar adalah pulangan belian. Kadang-kadang dia bagi kamu, dia sebenarnya istilah yang samalah. Pulangan masuk adalah pulangan jualan. So pulangan jualan ini adalah AKBT. Okay. Pulangan keluar adalah AKBB. Letak teruslah. Okay. Okay, ini adalah AKBB. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Belian kredit adalah AKBB. Okay. So pulangan masuk 230. Okay, kamu lihatlah di sini, ini adalah format dia lah. Okay, pulangan masuk kamu kena letak sebelah kredit. 31 Januari pulangan masuk. Okay. Okay, pulangan masuk 230. Okay, selepas itu menerima cek daripada akaun belum terima. Okay, menerima cek daripada akaun belum terima. Maksudnya kamu terima bank atau cek daripada ABT. Okay, maksudnya di sini bila kamu terima cek, okay, akaun belum terima kamu berkurang. So bila berkurang, kan dia adalah aset kan, AKBT ni adalah aset. So bila berkurang, dia di sebelah kredit. Kamu jangan lupalah tu format ABLE. Okay, dan di sini dia ada tulis termasuk hutang lapuk terpulih. Okay, kalau kamu lihat dalam format ni dia tidak ada hutang lapuk terpulih. Dia cuma ada hutang lapuk sahaja. Okay, maksudnya kamu tidak boleh masukkan sekali. Okay, kamu tidak boleh masukkan sekali. Okay, kamu lihat sini. Mana yang ada bank butiran. Okay, so dia adalah di sini. Maksudnya kamu terima duit. Okay, so bank. Okay, 8650 kamu tolak dengan 200 sebab kita tidak boleh masukkan hutang lapuk terpulih. 400 tolak 400. Okay, kita tidak boleh masukkan hutang lapuk terpulih. So kamu perlu keluarkan. Okay, 8650 tolak 400, 8250. Okay. Okay. Selepas itu adalah kontra. Kontra 540. Ini ada AKBT tadi. Okay, kontra 540. Okay, macam cikgu bagi tahu hari Isnin, okay, kontra dia mesti kalau AKBT dia mesti ada kedua-duanya. Contohnya kontra ni 200 di AKBT, okay, sebelah kredit, dan dalam AKBB mesti kontra juga 200 di sebelah debit.
Okay. Okay, kita teruslah buat akaun AKBB. Okay, so sekarang kita sampai sini. Okay. Okay, kita buat untuk AKBB. Kita lihat dari atas. Okay, untuk AKBB tadi, dia ada bagi debit awal. Ada dua, satu sebelah debit, satu sebelah kredit. Okay. 504560. Okay. 1 Januari baki BB. Okay, baki BB debit. Okay, boleh juga kamu tulis macam ni lah. Maksudnya sebelah debit. Dan sini sebelah kredit. Okay, berapa tadi tu? Kredit. Okay. Alright. 15 dengan 4560. So di sini 15 dan 4560. Okay, kita buat satu-satu Lepas tu 31 Januari tadi jualan kredit kita sudah settlekan dalam aktiviti. Jualan tunai tidak perlu sebab jual secara tunai. Belian kredit adalah AKBB. Okay. Belian kredit adalah AKBB. So kalau kamu lihat di sini, okay, ini adalah format dia. Okay, nanti cikgu bagi. Okay. So bila kamu sediakan saja, kamu terus letak ni. Okay. Belian sebelah kredit. So kamu perlu letaklah sebelah sini. Ikut sahaja. Senang betul. Yang penting kamu sudah hafal butiran yang ada dalam AKBT dan AKBB debit kredit. Okay. Belian berapa tadi? 5460. Okay. Okay. So selepas itu belian tunai tidak perlu sebab kamu beli secara tunai. So kamu tidak ada kaitan dengan hutang. Okay. Okay, untuk pulangan keluar, okay, adalah AKBB. So pulangan keluar dia di sebelah, dia sebenarnya balas saja. Okay, kalau AKBT pulangan jualan atau masuk di sebelah kredit. So kalau di AKBB pulangan belian atau keluar dia di sebelah debit. Ya, macam dia apa ni? Kontra, dia macam balas. Kalau sebelah debit AKBT, so kalau AKBB dia sebelah kredit. Pulangan keluar. Okay, pulangan keluar RM450. Okay. Okay, selepas itu, okay, ini okay, sudah settle. Okay, kontra. Okay, kontra 540. Okay, kalau kamu lihat di sini kan, okay, kontra kalau AKBB dia di sebelah debit. Okay, kalau di AKBT dia sebelah kredit. So, apa yang kamu perlu buat? Okay, kamu sudah tahu kontra untuk AKBT di sebelah kredit. Okay, kalau kontra untuk di AKBB dia di sebelah debit. Jadi kamu buat saja macam ni. Kontra di sini dan di sini. Okay. Okay, berapa nilai dia? 540. Okay. Ini maksudnya kontra dalam AKBT.
Cikgu sudah beritahu kan, kontra ni dia disebabkan kamu membeli di syarikat A secara kredit dan syarikat A pun membeli tempat kita secara kredit. So itu yang maksudnya kita kontrakan. Maksudnya di sini syarikat A dia beli syarikat A beli dengan kita secara kredit 540 dan kita pun membeli ke syarikat A 540. So dia sudah settle lah. Hutang lapuk 720. Kamu boleh lihatlah dalam format ni di mana kamu perlu letak hutang lapuk. Dalam AKBB tidak ada. Dalam AKBT ada sebelah kredit. So apa yang kamu perlu buat? Dia adalah AKBT. Yang penting kamu kena ingat tu format dia. Cikgu sudah bagi siap-siap. 720. So hutang lapuk tadi adalah AKBT. Diskaun diberi dan diskaun diterima. Kamu kena tahulah yang mana satu AKBT dan mana satu AKBB. Kalau diskaun diberi maksudnya kita yang memberi diskaun. Kalau diskaun diterima kita yang menerima diskaun. So diskaun diberi dia adalah dalam AKBT sebelah kredit sebab apabila kita bagi diskaun kepada orang yang berhutang, jadi dia punya hutang akan berkurang sikit. Sebab kita sudah bagi diskaun. Contoh hutang 1,000. So kita bagi diskaun 200. So dia berkurang. Aset berkurang sebelah kredit. So kamu letak sini diskaun diberi. Diskaun diberi di sini. So maksudnya sini adalah diskaun diterima. Macam ni saja. Diskaun diberi berapa tadi? Diskaun diberi 24, diskaun diterima 45. Sini 45. Kita lihat lagi. Charge angkutan dikenakan oleh pembekal 330. Charge angkutan. Maksudnya di sini, ini adalah kita membeli barang kepada ABB, dan dia memberi charge transportation lebih kuranglah atau angkutan. Dia memberi charge angkutan sebab dia mengangkat tu barang 330. Jadi kamu punya hutang akan lebih meningkat, bertambah. Sebab itulah kamu letak di sini angkutan. Dalam ABB. So kamu bertambahlah hutang sebab ada charge lagi. 330. Faedah. Faedah dikenakan kepada ABT kerana lewat bayar. Maksudnya kita memberi faedah, mengenakan faedah kepada orang yang berhutang dengan kita sebab lewat membayar. Mungkin ada satu agreement lah, kalau tidak bayar, contohnya lah, kalau tidak bayar dalam masa 2 minggu, dalam masa 14 hari akan dikenakan faedah. Macam tu. RM210. So apabila kamu mengenakan faedah kepada orang yang berhutang iaitu ABT,
Itu maksudnya ABT tu akan bertambah. Okey, 210. So bila bertambah, aset bertambah, maksudnya kamu perlu debitkanlah faedah 210. Lepas tu cek yang diterima daripada akaun belum terima, ABT tidak dilayan oleh bank. Okey. Ada satu cek yang kamu sudah terima daripada ABT sebab dia mau bayar hutang. Tetapi bila di bank kemungkinan ada masalah. Cek tu tidak dapat dikeluarkan. Tidak dapat diissue. Okey. 670. So kamu boleh sebut dia sebagai bank cek tak laku atau bank cek tak layan. Itu juga dia akan di sebelah debit. Okey, sebab disebabkan cek tu tidak laku, okey, atau tidak layan. So hutang daripada orang yang berhutang dengan kita tu dia masih bertambah. Okay. Bank cek tak layan. Boleh juga cek tak laku, boleh juga. Sebanyak 670. Seterusnya, diskaun diberi dibatalkan 60. Okay, so di sini dia sudah bagi tahu tadi, tadi kita memberi diskaun 240. Dan tiba-tiba pula diskaun yang diberi tu dibatalkan. Mungkin ada masalah lah. Okay. So kamu perlu debitkan balik. Okay. Ni semua ada di sini. Okay. Ataupun di sini. Sama jugalah. Ni diskaun diberi dibatalkan. Yang penting kamu ingat sahaja butiran. Okay. Yang ada dalam AKBT dan AKBB. RM60. Okay. Soalan ni dia special. Okay. Sebab dia sudah bagi siap-siap baki awal untuk bulan Februari. Okay, dia sudah bagi siap-siap baki awal untuk bulan Februari. Okay, ini kita hold dulu. Okay, so bila sudah settle, okay, kita keluarkan. Okay, sebab yang itu dia di sini, sebelah sini. Sebab ni bulan Januari. Okay, yang itu kita hold dulu. Okay. So apa yang kamu perlu buat sama juga macam ledger, kamu perlu jumlahkan dan balancekan. Okay, dan imbangkan. Okay, kamu jumlahkan. Yang ni biasalah kalau Excel dia terus kita bagi format, terus kita boleh jumlahkan. Okay, so yang ini kita jumlahkan dia. Macam biasa, kamu perlu tengok mana nilai yang terbesar. So kalau dalam AKBT ni, okay, akaun kawalan belum terima. Sini AKBT. Okay. Okay, kalau dalam AKBT ni, okay, kamu lihat debit lebih besar, iaitu 14,140. Okay. Lepas tu yang ini pula 10,220. Okay, kalau kamu lihat di sini, ini adalah baki akhir. Baki awal. Okay, sorry. Baki awal untuk 1 Februari. So, apa yang kamu perlu buat lepas kamu jumlahkan? Okay, kamu perlu letak, okay, untuk baki debit ledger belian.
Okay, baki debit maksudnya kamu kena letak di sebelah debit. Okay, ledger belian. Kalau belian dia mesti AKBB. So di sini 1 Februari. Okay, baki BB. Okay, berapa? 130. Okay, so bila di sini ada baki awal, maksudnya sebenarnya di sini kamu perlu letak baki akhir. Okay. Okay, mesti satu pasangan. Okay, kalau ada baki akhir, mesti ada baki awal. Okay, kalau untuk kamu jumlahkan. So, 100. Okay, jadi dia akan dia akan jadi macam ni. Okay, satu lagi. Okay, baki kredit untuk ledger jualan 256. Okay, so maksudnya kamu kena letak di kredit baki akhir. Di sini. Untuk baki awal. Baki akhir. Baki awal. Okay. Baki BB. Baki awal untuk bulan Februari. 256. So, kamu perlu letak sini juga 256 sebagai baki akhir. Ni kamu kena ikut soalan lah. Kalau sekiranya baki awal untuk bulan seterusnya tidak diberikan, so kamu tidak perlu letak. Yang ini sebab dia berikan. Okay. Dia special lah. Special sikit soalan ni. Okay. Okay, selepas itu baru kamu balancekan, okay, jumlahkan dan kamu imbangkan. Okay, kalau kamu lihat di sini baki debit untuk AKBT masih lagi nilai yang terbesar iaitu 14,396. So macam mana kamu mau balancekan? Of course kamu kena guna baki akhir untuk balancekan dia. Okay. Okay, 14,396 kamu tolak dengan 10,220. Okay, so sudah balance. Macam cikgu cakap, kalau ada baki akhir, mesti ada baki awal. Februari. Okay, so maksudnya di sini dia ada 2 baki akhir dan 2 baki awal. Okay, so selesai untuk AKBT. So AKBB lagi. Okay, ini sama juga macam tadi kamu lihat nilai yang terbesar. Kalau di AKBB selalunya memang di sebelah kredit. Kalau di AKBT selalunya memang di sebelah debit nilai yang terbesar. Okay. So macam sama juga kamu perlu balancekan dia menggunakan baki akhir. Okay. $10,480 kamu tolak dengan 1590. Okay, dan kamu akan dapat 8890. So kalau kamu lihat sini jumlah dia sama. Okay, dan ini akan jadi baki awal 1 Februari. Okay, so inilah jawapan dia. Nanti cikgu akan bagi, okay, habis kelas nanti cikgu, don't worry, cikgu akan bagi ni dengan cikgu akan bagi format ni. Okay, kenangan untuk kamu. Okay, so ini cikgu akan bagi. Okay, so cikgu harap kamu ingat. Kalau kamu disuruh atau ada arahan nanti exam, okay, sediakan AKBT dan AKBB. Ini ada sudah dalam tangan kamu. Dalam AKBT dia ada debit ini sahaja tu. Memang benda ni saja yang keluar. Okay, yang kamu perlu hafal dan fahami. Okay.
Jadi bila ada soalan, kamu terus buat siap-siap. Buat siap-siap yang ini. Kamu terus buat siap-siap. So bila ada soalan, kamu terus masukkan. Mana yang ada, kamu masukkan. Kalau tidak ada, kamu kasih kosong saja. Macam ni. Okay, kamu kasih bagi kosong. Contohnya lah, tiada berkaitan dengan faedah dalam soalan. Kamu letak kosong saja. Okay. Kalau kamu tidak mahu pun, kamu cancel saja. Okay. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So hari ini, okay, yang macam kamu tahu, okay, hari ini adalah hari terakhir cikgu bersama kamu. Okay, cikgu berkhidmat di sekolah. Okay, okay, cikgu mau minta maaf sekiranya cikgu ada termarah, okay, yang kamu simpan dalam hati. Okay, cikgu minta maaf kalau ada tersalah cakap, tertegur, terlebih kan, walaupun kita baru jumpa, sebenarnya kita baru dalam 5 bulan. Dalam bulan 3 sehingga bulan ni lah, bulan 7. Okay. Dan kita berjumpa dalam 1 bulan. Okay, itu pun 1 minggu 3 kali sahaja. Okay, so cikgu cikgu minta maaf lah kalau ada silap dan salah cikgu selama cikgu mengajar. So cikgu harap apa yang cikgu share ilmu dengan kamu, kamu boleh manfaatkan. Okay. Kalau kamu mau lihat apa yang kita belajar sebelum ni, kamu boleh tengok dalam YouTube. Sebab itulah cikgu buat YouTube. At least kamu boleh lihat balik apa yang cikgu ajar kamu. Okay, so maksudnya bab akaun kawalan sudah settle. Okay, kalau kamu perasan cikgu ada add cikgu yang akan ajar kamu. Okay, hari ini cikgu Amaria tidak ada. Okay, hari Isnin tu cikgu Amaria ada. Okay, ada ada tengok-tengok kamu jadi CCTV. Okay, jadi start Isnin, cikgu Amaria akan mengajar kamu lah. Mungkin dia akan ajar bab 6. Sebenarnya cikgu pun kurang pasti juga sebab cikgu Amaria, sekejap cikgu stop record. Lupa pula.